Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pada hari ini untuk meneruskan pelajaran kita, iaitu pelajaran fiqh. Jadi semua dah bersedia? Kalau bersedia, kita mulakan dengan bacaan doa. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, baik. Minggu lepas kita dah belajar fiqh, betul? Siapa ingat lagi? Kita belajar bab apa? Kita belajar bab tayamum. Okey, hari ini kita nak meneruskan lagi pelajaran kita, iaitu pelajaran tayamum. Minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan pengertian tayamum. Seterusnya lafaz niat tayamum. Hafal dah belum? Okey, biar hafal sekarang. Nanti tak ada susah-susah dah. Okey, kemudian rukun tayamum. Rukun tayamum kita dah belajar apa itu rukun tayamum. Okey, seterusnya hari ini kita akan teruskan berkenaan dengan kaifiah bertayamum. Kaifiah maksudnya cara-cara bertayamum. Cara-cara bertayamum. Ini saya nak tunjukkan. Nampak tak? Okey, cara-cara tayamum yang pertama, nampak gambar tu, dia melekapkan kedua-dua belah tangan ke atas debu yang suci, lalu disapukan ke muka. Sapu ke muka. Ditekap. Kalau kat sini dia tak tunjuk. Bila dah tekap, kita kena sunatkan untuk tipiskan debu, guna sapu ke muka. Sapu macam ni, satu sehala saja. Jangan macam ni. Nanti masuk debu-debu dalam hidung awak. Okey, sekali saja. Tekap. Okey, nipiskan. Kemudian kita sapu. Dah, cukup. Jangan kita ulang balik. Macam ni. Tak nak. Sekali saja. Sekali terus. Siap. Okey, lepas tu kita buang. Kemudian kita lekapkan kali kedua. Kita melekatkan kedua-dua belah tangan ke atas debu suci, lalu menyapu tangan sebelah kanan terlebih dahulu hingga ke siku, diikuti tangan sebelah kiri. Okey. Kita tekap sekali lagi, kemudian kita nipiskan debu tanah tersebut, kita sapu tangan. Okey, kalau tangan ni sebelah jari ni, okey, jari ni kita sapu di belah belakang tangan kanan. Kemudian yang belah perut kita tolak, di sebelah sini. Tadi belakangan, belah belakang ni, belah depan lah. Yang perut ni kita belah depan lah. Sapu tangan kiri. Sapu, kemudian tolak depan. Macam tu. Macam bukit. Ya. Okey. Itu cara yang kedua. Cara bertayamum. Okey, seterusnya. Faham tak? Nanti buat tunjuk video dekat ustaz macam mana cara bertayamum. Okey, seterusnya berkenaan syarat. Apa dia syarat-syarat dia? Syarat-syarat tu maksudnya yang wajib kita kena buat. Pertama, syarat tayamum yang boleh kita lepas syarat dia, iaitu ketiadaan air. Bila air tak ada, jadi kita tayamum lah. Kemudian keuzuran kerana sakit yang tidak boleh menggunakan air. Contoh luka yang tak boleh guna air. Kalau kena air, luka tu lambat sembuh. So kita kena tayamum. Air yang ada hanya cukup untuk keperluan yang lebih penting sahaja. Yang lebih penting sahaja. Seterusnya dilakukan setelah masuk waktu solat. Masuk waktu solat baru kita bertayamum. Bila azan, Allahu Akbar, baru kita tayamum. Jangan kita tayamum sebelum azan, sebelum masuk waktu. Okay. Seterusnya menggunakan debu tanah yang suci. Jangan kita gunakan debu tanah yang ada tag kucing. Jangan. Itu tak sah. Tak ikut syarat-syarat dia.
Kemudian sunat-sunat tayamum. Apa sunat-sunat tayamum? Iaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu syarat dia. Sunnah dia. Kemudian menghadap kiblat. Sunat menghadap kiblat, mencari kiblat mana. Kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat, tak dapat apa-apa. Kemudian menipiskan debu. Macam Ustaz tadi buat. Dah tekan, lepas tu kita tipiskan debu. Jangan tipiskan itu, tipis kat tempat lain. Jangan ambil satu debu tu, lumur kat satu muka. Jadi berdebulah muka awak nanti. Okey, mendahulukan anggota yang kanan. Mendahulukan anggota kanan. Kita mendahulukan anggota kanan. Ni kanan tau. Bukan kiri. Ni tangan Ustaz ni tangan kanan. Kemudian perkara yang membatalkan tayamum. Apa dia perkara yang membatalkan tayamum? Yang pertama murtad. Apa itu murtad? Murtad ialah keluar daripada Islam. Bukan setakat sembah tokong je. Kita sebut kata solat ni tak wajib. Itu pun dah murtad. Susah. Kemudian sembuh daripada sakit. Kita dah sembuh dari sakit. Jadi kita kena tayamum tu batal lah. Kemudian melakukan perkara yang membatalkan tayamum, membatalkan wuduk. Kita buat perkara yang membatalkan wuduk, contohnya kentut. So batal tayamum. Lagi kita sentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram ataupun suami isteri, maka batal wuduk. Kemudian luput waktu solat. Habis waktu solat, maghrib masuk isyak. So kita kena ambil tayamum sekali lagi. Tayamum tu automatik dia terbatal. Kemudian ada air sebelum solat. Masa sebelum solat, tengok air hujan turun. So kemarau kan. So ada air. So tayamum itu automatik terbatal. Okey, seterusnya. Seterusnya hikmah tayamum. Apa itu hikmah? Kebijaksanaan tayamum ni apa dia? Apa yang tayamum ni nak tunjukkan kepada kita? Yang pertama, kemudahan kepada orang yang uzur. Orang yang uzur mudah untuk dia melakukan solat. Okey. Yang seterusnya, mungkin agama Islam itu mudah dan mampu dilaksanakan. Agama Islam ini mudah kalau kita tahu. Yang tak tahu tu yang jadi susahnya sebab kita tak tahu. Jadi kita kena belajar. Kemudian pentingnya ibadah solat. Solat ni penting. Walaupun apa juga keadaan pun kita kena solat. Orang yang tak solat ni adalah orang yang gila. Orang gila tak wajib solat. Maka kalau kamu tak solat, maka kamu dianggap gila. Nak jadi gila. Okey, untuk hari ini kita buat tugasan di buku praktikal. Buku yang latihan yang kamu dapat. Lepas tu dah siap, hantarkan kepada Ustaz, nanti akan semak. Okey. Buat, jangan tak buat. Nak berjaya ni, nak dulu Ustaz kalau latihan ni Ustaz buat sampai bila-bila sampai habis. Jadi kalau kamu nak belajar, kamu kena, kalau kamu faham, kamu buat. Maksudnya kalau kamu buat tu maksudnya kamu faham. InsyaAllah. Okey, kita kena usaha. Okay, itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.